Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpah kurniaan nikmatnya, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesihatan. Dan mudah-mudahan kita bermohon Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkati amal ibadah kita serta ilmu kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu yang lalu kita ada membincangkan tentang perkara-perkara yang perlu kita jaga untuk mengelakkan diri ataupun untuk menjaga hati kita daripada melakukan ataupun daripada ada terlintas daripada perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya sebuah hati tu. Dan kita pernah cerita pasal macam mana kalau hati itu sakit ataupun rosak, dia sama juga seperti macam mana kalau seorang itu tubuh badannya sakit atau tubuh badannya rosak, perlu diobati dan perlu mencari obat. Kerana apabila hati rosak, maka lama-kelamaan ianya akan mati, dan bilanya ianya mati, susah untuk nak mendapatkan cahaya ataupun kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita cerita pasal mata, tempoh hari kita ceritakan tentang benefit ataupun kebaikan mata di dunia dan juga kebaikan mata yang berkaitan dengan akhirat. Contohnya kalau kebaikan mata yang di dunia ini ialah kita melihat apa yang diusahakan oleh diri sendiri, iaitu setiap hari bila kita hal urusan keduniaan kita lah. Bermaksud kita gunakan mata kita untuk melihat daripada kita bangun tidur, macam mana jalan nak pergi tandas contohnya, macam mana kita berhati-hati ketika masuk tandas, dan kita mengambil gosok gigi. Daripada perkara-perkara yang kecil sedemikian, sebenarnya kita mengharapkan mata kita untuk melihat. Sebab ada orang yang mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Jadi itu antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tak kira lah sama ada dia kena pakai cermin mata ataupun tidak, maka pucuk pangkalnya dapat dia melihat dengan cermin mata ataupun tidak. Jadi itu nampak ataupun penglihatannya itu sendiri satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita gunakan nikmat Allah untuk hal keduniaan kita, untuk perkara-perkara yang baik, maka bermaksud kita menggunakan mata kita untuk yang baik. Bermaksud ada manfaatnya. Contohnya kita menggunakan mata kita untuk melihat kepada jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang betul. Kita gunakan mata kita contohnya untuk membantu orang. Kita gunakan mata kita contohnya untuk membaca Al-Quran, untuk mengajar Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk tonton video ni, contohnya ya, mata kita ni. Jadi itu adalah antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan dengan kebaikan. Itu bermaksud dengan kebaikan. So perkara yang berkenaan dengan semua kebaikan yang melibatkan penglihatan kita, bermaksud kita dah menjaga mata kita dengan, insya-Allah, dengan yang baik. Dan yang kedua ialah mengelak daripada sesuatu yang boleh memudaratkan, seperti terjatuh, berlanggar dengan sesuatu dan sebagainya. Kita driving contohnya, kita gunakan mata kita, kita gunakan penglihatan kita. Jadi na'udzubillah min zalik, kita nampak kat depan tu macam ada lubang. Tempoh hari tu musim hujan lebat, keluar berita dekat Singapura ni jalannya banyak pothole ataupun banyak lubang-lubang yang ada kereta yang termasuk, dan kemudian dia boleh rosakkan suspension, tayar, rim dan sebagainya. Ataupun kalau teruk sangat tu, na'udzubillah, boleh accident. Apatah lagi kepada orang-orang yang bawa motor contohnya, bahaya. Jadi kita nampak, kita elak. Kita nampak, kita elak. Itu maknanya kita gunakan mata kita untuk nak mengelakkan daripada sesuatu kemudaratan di dunia. Jadi itu antara orang kata
detail-detail ataupun perkara-perkara yang dianggap remeh, tetapi sebenarnya ianya terhasil daripada penglihatan mata kita. Jadi penglihatan mata kita ni sangat-sangat penting pada hari-harian yang kita hidup ni, sama ada untuk melakukan kebaikan atau mengelakkan daripada kemudaratan. Itu yang berkaitan dengan hal keduniaan. Yang berkaitan dengan hal akhirat pula ialah, contohnya nombor satu, melihat langit, melihat matahari, melihat bulan, melihat awan, melihat gunung ganang, melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling senang sekali, kalau kita contoh handphone, kita letak time lapse. Contohnya pada waktu subuh, kita letak time lapse sampai matahari terbit. Kalau kita tinggal kawasan mungkin ni Masjid Istighfar ya, kalau kita tinggal kawasan mungkin daerah Punggol, kat situ ada Jewel Bridge. Dekat situ dikatakan boleh nampak lihat matahari naik dari situ. Jadi kalau kita taruh time lapse, kita nampak, Masya Allah, Subhanallah, cantik. Macam mana pun manusia buat bangunan yang cantik, manusia buat teknologi, buat kereta cantik, buat apa, handphone ataupun apa-apa teknologi kita tengok, gadget-gadget ni cantik, canggih dan sebagainya, tetap tak boleh lawan keindahan alam. Tetap tak boleh. Kecantikan terbitnya matahari itu tiada tolak bandingnya. Itu adalah antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat tu, kita tengok ramai orang kata terbit matahari cantik ataupun terbenam matahari, Masya Allah, cantik. Itu keindahan alam. Padahal apa orang kata, dia tak sama macam kecantikan yang kita tengok pada kereta, tak sama kecantikan yang kita tengok pada gadget dan sebagainya. Sebab itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat perkara-perkara yang cantik ni, kita teringat dalam otak kita, dalam akal kita, ini kerja siapa ni? Ini bukan kerja manusia, ini bukan kerja makhluk, tapi ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita teringat Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya kita mengingatkan diri kita tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu daripada penglihatan mata kita. Itu maksudnya bila kita lihat perkara-perkara yang boleh mengingatkan kita tentang akhirat. Jadi bila kita melihat Allah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu yang ini kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana manusia pandai pun, dia tetap tak boleh terbitkan matahari, dia tetap tak boleh terbenamkan bulan. Macam mana manusia pandai pun, dia tetap tak boleh turunkan hujan, dia tetap tak boleh berhentikan hujan, dia tak boleh kontrol hujan tu punya lebat ke tak lebat. Mungkin dekat dalam toilet pakai shower tu dia boleh kontrol sendiri, tapi dekat hujan, dekat mana nak turun, kawasan mungkin kadang-kadang kita tengok Pasir Ris hujan lebat, dekat Sengkang tiba-tiba tak hujan pula, dekat Punggol panas terik, tapi dekat Tampines Pasir hujan lebat, sekejap lagi Sengkang pula hujan, Pasir Ris pula dah reda. Itu semua kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud apa yang kita lalui dekat dunia ni, sama ada masalah kita atau kesusahan kita itu, bila kita gantungkan ataupun kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin Allah SWT berfirman, kalau Allah hendakkan sesuatu tu, idza arada syai'an, jika Allah hendakkan sesuatu berlaku, perkara itu berlaku, ay yaqula lahu kun fayakun, kan? Maka disebutkan saja perkataan kun. Kun tu maknanya jadilah, fayakun maka jadilah. Kita nak kena usaha. Kita kalau nak naik taksi, nak naik Grab, kita kena buka handphone, nak kena buka app, nak kena booking. Lepas tu kalau dah booking, duit dalam bank pula tak cukup contohnya. Banyak usaha kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nakkan satu perkara tu berlaku, dia kata kun, maka jadilah perkara tersebut. Sebab semua itu adalah bawah arahan Allah. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada masalah, bila kita ada perkara yang kita, orang kata, yang kita rongsingkan ataupun yang kita fikirkan, kita selepas kita usaha, kita nak kena wajib usaha. Sebagai hamba, kita buat kerja hamba. Apa kerja hamba? Kerja hamba, usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Itu kerja kita. Bila dah sampai situ, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh serahkan pada Allah kalau kita tak usaha, kita tak doa, kita tak tawakal. Orang yang berusaha tak berdoa itu adalah orang yang sombong. Orang yang
Orang dia tak berusaha. Dia doa je, kita serahkan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Dia sama macam kalau kita kerja kat office, kita punya kerja ni, kita tolak kerja kita kat orang. Ataupun yang lagi teruk lagi, kalau kita tahu ada orang tolak kerja dia kat kita, ni bukan kerja aku ni. Ini kau punya kerja. Kan? Lepas tu kita tengok orang tu relax, tak kerja. Contohnya lah contoh. Kita tengok ini bukan kerja aku ni, ini kerja dia. Tapi dia tolak kat kita. Sama macam kita ni ada kerja hamba. Kerja kita bila ada masalah, bila suatu perkara, kita usaha cari jalan keluar. Nak cari jalan keluar memang tak senang. Memang kita nak kena usaha, tanya tu, tanya ni, dan kita tercuba yang buat yang tu, cuba buat yang ni. Dalam masa kita usaha itu, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau mudahkanlah urusan aku ni. Berikanlah jalan keluar, berikanlah jalan yang terbaik. Itu adalah doa. Maknanya kita usaha kerja kita, doa, kita serahkan pada Allah SWT. Nanti Allah buat kerja dia. Sebab tu kita sekarang kadang-kadang kita tak faham, kita dah tak buat kerja kita, tiba-tiba kita terus serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu dah cerita tentang bila kita menggunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Tapi dekat dunia, kita memang tak nampak akhirat. Tapi bila kita nampak satu perkara kat dunia tu, kita ingat kembali, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kadang-kadang kita lihat masalah-masalah orang ceritakan kita tentang masalah itu, tentang masalah yang ni, kan? Contohnya macam kita lihat, kesian orang tu ada masalah sedemikian. Ada orang diuji dengan financial, ada orang diuji dengan orang kata masalah kesihatan, ada orang diuji dengan masalah ahli keluarga, ada orang diuji dengan masalah bisnes dan sebagainya. Jadi bila kita lihat, kita tengok dengan mata kita, dengan penglihatan kita, kita dapat analyse, kita dapat muhasabah, kita dapat reflect. Kita dapat, jadi maknanya kita belajar dari kesilapan orang, kita cuba buat jalan yang lain yang supaya tak memudaratkan diri kita, seperti orang-orang yang Allah hantarkan untuk berikan pengajaran di sekeliling kita. Itu sepatutnya. Jadi kita gunakan mata kita itu untuk akhirat. Dan yang seterusnya adalah orang kata contohnya ialah kita melihat Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun kita hafal, contoh, tapi kalau kita baca dengan melihat Al-Quran, melihat sahaja dapat pahala. Kita baca pahala yang berbeza. Jadi sebaiknya kalau kita nak lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita lihat Al-Quran, kan? Jadi itu kita gunakan mata kita untuk akhirat. Kita lihat buku-buku doa contohnya. Bila kita baca doa, kita ada penglihatan, kita lihat ini doa yang bagus contohnya. Jadi kita baca. Dan yang seterusnya melihat jalan ke masjid. Melihat jalan ke masjid ataupun kita menggunakan mata kita, penglihatan kita untuk jalan-jalan yang baik. Nampak ada peluang bantu orang, kita bantu. Kita ada kemudahan sikit, Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan, kita bantu. Kadang-kadang Allah pinjamkan atau Allah titipkan rezeki orang lain dalam tangan kita, dan itu bukan hak kita sebenarnya. Nampak dari mata kasar macam kita punya duit. Datang satu orang minta sedekah, kita keluarkan $10, $5 contohnya. Bermaksud $5, $10 tu all this while, selama ni yang dalam baik duit kita tu adalah hak orang tersebut. Jadi maknanya kita nak kena ingat, kadang-kadang Allah titipkan rezeki orang di dalam tangan kita. Bukan semua yang ada dalam tangan kita tu milik kita, tuan-tuan pun dirahmati Allah. Dan memang kalau pun semua dalam tangan kita, hak milik kita itu sementara saja, asal usulnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian Allah, kan? Innallaha yarzuqu liman yasha. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dia nak. Jadi maknanya itu semua adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada pada tangan kita ni sementara saja. Bila kita berikan pada orang, kita bantu orang, kita bahagiakan orang, kita buat orang rasa senang, insya-Allah ada kebaikannya. Itu dengan menggunakan nikmat penglihatan mata. Dan seterusnya dan terakhir adalah melihat jalan ke tempat menuntut ilmu. Tuntut ilmu ni penting. Tuntut ilmu ni penting. Sebagaimana yang pentingnya amal ibadah kita, dalam masa yang sama menuntut ilmu pun penting. Dan menuntut ilmu ni tidak ada hadnya. Maksudnya apa? Daripada kecil sampailah meninggal dunia. Tidak ada macam contoh dah 16 tahun dah habis menengah 4.
dah tak belajar lagi. Dah umur sekian-sekian, dah tak belajar lagi. Sebab apa? Dengan alasan, oh lambat lah, saya nak faham lambat lah. Ataupun kita dah tak faham lagi lah. Sebab tak faham ataupun sebab lambat adalah sebab dah berhenti belajar. Jadi apa dia punya rumusannya? Mulalah kembali untuk nak belajar. Kita mulakan. Tak apa yang asas-asas, yang basic-basic. Sekarang Alhamdulillah banyak platform kita tengok dekat online. Kita nampak asatizah kita yang ajar Al-Quran yang lain, yang ajar fikihnya lain kan. Ada yang berbayar, ada yang free. Banyak juga yang free sebenarnya. Dan pujuk bangga dia tak kira lah online ataupun kita belajar depan. Yang penting kita tuntut ilmu yang membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ilmu yang membawa kita kepada pecah belah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'udzubillahi min zalik. Jadi begitulah antara kelebihan atau penggunaan mata kita, penglihatan kita, supaya apa yang Allah amanahkan kepada kita ini kita gunakan sebaiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan mata kita menjadi saksi untuk diri kita yang kita melakukan banyak kebaikan berbanding kemungkaran di dunia ini menggunakan mata tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan segala kebaikan datang dari Allah, kejahatan, kekurangan dan keburukan serta segala kepincangan datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan bertemu pada waktu yang lain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.